masyaallah. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم واجعله لنا هجتين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Quran, salat, infak untuk sama-sama kita mengamalkan surah Fatir berkaitan dengan formula untuk tidak rugi dalam kehidupan kita, untuk terus bersama Al-Quran, mendirikan solat dan kita menunaikan, memberi infak dalam kehidupan kita bersama manusia. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Safas ya. Sihat, alhamdulillah. Masya-Allah Safas ya. Bagaimana Ustaz? Ya, kita dah episod yang kesekian ini. Betul bagaimana? Safas. Baru ni ada jumpa dengan seorang makcik Safas. Ya. Mereka makcik ni bertanya lah. Dia kata apa cerita, dia kata Quran Time sekarang. Dia ingatkan tak ada Safas. Dia ingat tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah saatnya untuk kita sebarkan, kita kongsikan, sebarkan, bagi tahu dekat grup-grup WhatsApp kita ke apa, Telegram, semualah, kilogram semua kan, bahawa sebenarnya My Quran Time 2.0 sudah bermula. Dah sampai ke halaman yang ke-12. Insya-Allah. Jadi ini sebagai tanggungjawab kita. Betul, juga Ustaz ya, pasal mungkin kita nak tengok setiap hari kalau tak mampu, tetapi kita recommendkan. Recommendkan, kongsikan. Mungkin ada orang mampu, harapnya ganjaran pahalanya dapat, Allah. Dan dengan doa hidayah yang diperoleh oleh rakan ahli keluarga kita itu, akhirnya juga menyebabkan kita diberi hidayah untuk kita jangan jadi ummiyun sebagaimana yang kita belajar pada hari semalam. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi 3 ayat pada hari ini insya-Allah. Iaitu bermula daripada ayat yang ke-80. Kita akan melihat ya, ayat 80 dan 81 ini dialog Nabi dengan orang Yahudi tentang janji Allah. Ya, tentang janji Allah, apakah perkataan yang diucapkan oleh orang Yahudi, kesan daripada mereka tidak berinteraksi dengan kitab Taurat dengan sebenar-benarnya. Itu yang kita akan lihat pada ayat 80 hingga 81. Diikuti pada ayat yang ke-82, ganjaran bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh, ya, itu sebagai tawaran daripada Allah untuk kita sama-sama kita fahami benar-benar, walaupun kita akan bertemu dengan istilah yang biasa kita jumpa, tetapi konteksnya pada ayat ataupun muka surat 12 ini amat-amat penting kita beri perhatian. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 80, 81 dan 82 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang berada walau di mana jua terus bersama dengan Al-Quran, dan begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan dan ibu-ibu ayah-ayah yang hadir saat ini, istiqamah bersama setiap hari bersama dengan My Quran Time. Alhamdulillah. Jadi tadi kita sebut sebarkan, kongsikan ataupun dah bermula. Ditanya kat mana? Kan kita sekarang ni bersiaran di Facebook My Quran Time, juga di YouTube My Quran Time, juga di Facebook dan YouTube Sinar. Dan sebar-sebarkanlah, kongsikan. Dan bila dia tahu tu, Ustaz Fadil, alamak, dia kata kan, dah muka surat 12. Muka surat 12 dah kata. Dia kata tak apa, makcik nak suruh anak buat, dia kata. Jadi eloklah tu, anak-anak
abang-abang lalong semua tu tolong bagi tahu ataupun kita kata apa, dia biasanya bila sampai jam 12 tu dia terus macam ting dia bagi bukan yang ting beli tu kan. Bukan. Itu lain. Itu lain. Notification. Jadi mudah untuk ibu kita, ayah kita untuk saksikan Allahu Akbar, My Quran Time. Baik. Dan juga untuk kalau ada yang tanya di kaca TV bila muncul kita doakan dalam masa terdekat ini akan muncul di beberapa stesen TV. Kali itu nanti boleh tengoklah 2-3 TV sekaligus ataupun dengan skrin Facebook yang ada. Tapi sementara itu tolong maklumkanlah insya-Allah kita akan bersiaran juga di kaca TV untuk Quran Time 2.0. Amin, insya-Allah Ustaz. Baik, jadi kita nak mulakan bacaan kita untuk episod kali ini. Kita nak baca 3 ayat lah, agak panjang. Ini alhamdulillah banyak kita dapat baca. Ayat 80, 81, 82 dengan bacaan murattal sabar. Jangan sabar je lah. Sabar je tak baca. Baca sama-sama. Baca sama-sama taranum sabar insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 80 hingga 82 untuk sama-sama kita memahami apakah kesan daripada para ustaz ataupun ulama di kalangan Bani Israel yang memanipulasikan peraturan dan juga perlembagaan, dan orang-orang awam di kalangan follower pengikut mereka ini tidak tahu Alkitab Ustaz ya. Mereka tidak mengetahui ataupun istilahnya ummiyun dalam ayat yang ke-78. Mereka istilahnya ditipu ataupun di scam ya. Salah satu mindset cara berfikir mereka yang rosak itu bila mereka menyatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, iaitu kami ni kalau masuk neraka pun hanya beberapa hari. Ini adalah mindset mereka. Mereka kata kalau mereka buat dosa ke, nanti kalau masuk neraka tu mungkin 7 hari ke 40 hari. 40 hari itu mereka kaitkan dengan peristiwa mereka menyembah kepada lembu betina yang daripada emas tersebut. Mereka kata itu je, lepas tu kami akan masuk ke syurga. Jadi Allah menemplak kepada cara faham ini, iaitu qul, adakah ya, katakanlah
attakhadtum indallah, adakah kamu ini sebenarnya ada ambil satu perjanjian dengan Allah, padahal sebenarnya Allah ini tidak akan memungkiri janjinya. Ada tak Allah janji bahawa kamu ni memang kalau katakan kamu beriman dan kemudian kamu ni ada buat dosa-dosa yang ada ni, kamu masuk neraka beberapa hari dan kemudian nanti masuk syurga terus. Siapa yang cakap? Kan? Bila melihat perkara ini Ustaz, pelajarannya apa? Pelajarannya ialah sebenarnya tak ada pun di dalam Al-Quran bercakap tentang masuk beberapa hari masuk ke syurga itu. Sebenarnya ia adalah satu mindset memandang ringan kepada ancaman dan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-46 Ustaz, bercakap tentang orang-orang yang bukan masuk neraka. Dia dapat dia punya angin sejuk daripada neraka. Angin sejuk tu? Angin sejuk. Bukan angin panas. Kalau angin panas tu lafhah ya istilahnya. Kalau angin sejuk itu namanya nafhah ya. Surah Al-Anbiya kan. Kalau dapat angin sejuk daripada neraka pun, mereka akan menjerit dan menjerit dan menyatakan kami ini betapa celakanya, kami ini adalah orang-orang yang zalim. Bukan nyaman Bukan Allah ya. Ini adalah baru beberapa saat je Ustaz. Baru beberapa saat angin sejuk daripada neraka, tak masuk neraka lagi. Jadi bila seseorang itu menyatakan alah kalau kita buat dosa pun kita berapa hari je kan nanti masuk syurga juga. Kita kan orang Islam. Itu adalah perkataan mereka yang tak baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran betul-betul, kalau kita lihat ayat 80 ini, kita lihat pada surah Al-Anbiya, kita tidak sanggup untuk memandang enteng kepada perkara-perkara dosa ya. Kalau kita berbuat silap dan kita istighfar, itulah yang digalakkan, tapi jangan memandang tak apa kalau kita terlibat dengan beli rumah dengan riba, nanti kita dermalah banyak-banyak kan. Harapnya nanti rumah kita yang dibeli dengan riba ini Allah akan ampunkan dan saya akan masuk syurga. Kalau kena masuk neraka pun alah berapa hari je kot. Perkataan-perkataan itu adalah perkataan Bani Israel, dan apakah yang Allah nyatakan di hujung itu? Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, iaitu pada ayat yang ke-80, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Apa maksud tidak ketahui? Kerana ianya tidak dikaji daripada perkataan Allah di dalam Taurat pada Bani Israel. Dan bagi kita, betapa pentingnya kita memahami Al-Quran agar perkataan kita itu bukan perkataan yang dibuat-buat sehingga kan konsepnya itu salah di dalam kehidupan. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Nazim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita melihat pada ayat yang ke-80 hingga 82 Ustaz ya. Bagaimana satu cara pandang yang salah boleh muncul dalam masyarakat apabila yang berilmu cuba menyembunyikan apa yang terkandung di dalam Taurat pada zaman Bani Israel dan juga dalam Al-Quran pada zaman ini, dan lebih daripada itu ialah bagi pengikutnya tidak mendalami kepada sumber asal daripada kitab ya, iaitu kalau zaman sekarang ini adalah Al-Quran. Bila masyarakat tidak didedahkan, tidak memahami ceramah-ceramah yang ada itu tidak menunjukkan kepada sumber asal, kesannya ialah bagi masyarakat umum tidak mampu untuk bersifat kritikal terhadap apa yang dibawakan oleh para penceramah, oleh para ilmuwan yang pernah berlaku pada zaman Bani Israel. Dan salah satu apa yang kita belajar pada ayat 80 ialah mindset, iaitu kita kalau masuk neraka pun kita berapa hari je, asalkan kita orang Islam akhirnya masuk ke syurga juga. Itu adalah sebagai satu kefahaman yang salah Ustaz ya. Satu ialah kerana meremehkan kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, padahal sebenarnya Allah inginkan kepada kita semua tuan-tuan untuk terus masuk ke syurga. Allah tidak mahu mengazab kita walau satu saat pun, tetapi kecuali bagi mereka yang aba di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang enggan Ustaz ya, yang kata tak apalah kalau nak buat macam mana masuk jelah neraka. Itu adalah orang yang aba, dan aba ini dikaitkan juga dengan orang yang sombong sebenarnya. Bila menyatakan bahawa kita ini buatlah mana yang mampu, kalau masuk neraka nak buat macam mana ya, itu bukan sekadar tanda merendah diri tapi sombong kepada tawaran daripada Allah nak bawa kita Ustaz ya. Kita kalau ada mak ayah kita ya, mak mertua kita, keluarga kita, kita kata mak jom kita pergi berjalan, nanti saya masukkan mak dalam api ya 10 hari je kan. Kalau adalah anak ke anak menantu yang cakap gitu, ini memang anak menantu yang tak boleh pakai betul kan. Apatah lagi kalau dia menyatakan bahawa it's okay kan, ayyaman ma'dudah. Kalau ikut Imam Ar-Razi, ayyaman ma'dudah itu merujuk kepada 10 dan ke bawah. Maksudnya alah tak apa, kita kena sekejap sahaja. Sekejap di akhirat itu tuan-tuan, sebenarnya seperti mana yang kita lihat dalam surah Al-Anbiya tadi adalah amat-amat perit, dan ianya tidak kita inginkan walaupun satu saat. Itu sebabnya bagaimanakah hakikat sebenar tentang perkara ini? Ayat 81 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi untuk memahami hakikat tentang bagaimana kita mendapat ganjaran baik daripada Allah ataupun yang tidak baik. Ayat 81 bersama Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, masya-Allah main-main ya, ingat main-main je. Kan kita aircon rosak pun dah gelisahlah, telefon sana telefon sini. Subhanallah. Baik. Jadi moga-moga Allah jauhkan kita sekeluarga semua daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang ke-81. Kita nak cuba baca ayat yang ke-81. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-81 ini adalah satu amaran yang amat-amat besar ya, bila kita melihat Ustaz ya, bila Allah menyatakan bala, bahkan ya, man kasaba ya, siapa yang berbuat. Maksudnya ini bukan sekadar untuk orang Yahudi, orang Kristian, orang kafir, sebenarnya untuk semua. Man itu sesiapa saja. Jadi ini satu peringatan kepada kita yang besar ya, jangan main-main ya, jangan main-main tentang ayat ini. Apa yang Allah nyatakan?
mengkasaba sayyi'atun. Ya, apa maksud sayyi'atun ini? Adalah dosa besar Ustaz ya. Kejahatan yang besar. Dia berbeza dengan istilah zambun. Zambun itu adalah dosa kecil. Dosa kecil ini kita buat sekali kemudian kita minta ampun dan Allah ampunkan. Tapi kalau dosa besar ya, kita tahu bahawa senarainya di dalam al-Quran yang kita akan belajar dari masa ke semasa. Selepas ini pun ataupun dalam episod akan datang kita akan belajar perkara tersebut. Ini adalah kejahatan yang besar ya, ribanya ya, tentang mencuri, rasuah dan sebagainya itu ada banyak senarai. Kalau Imam Az-Zahabi itu menyenaraikan sekitar 70-80 ya, termasuklah perkara-perkara fahsyat ya, zina ataupun LGBT, homoseksual, semua perkara itu dikelar sebagai sayyi'ah. Maka termasuk juga mengumpat Ustaz ya. Mengumpat pun dosa besar juga. Jadi bukan nak kata mengumpat tak apa, kecil je kot kan. Tak, mengumpat juga adalah dosa besar yang dinyatakan dalam surah Al-Hujurat. Maka Allah menyatakan orang yang berbuat sayyi'ah ini wa ahatat bihi khati'atuh. Subhanallah ya. Apakah maksud daripada ayat ini? Iaitu dan meliputi terhadapnya kesalahannya itu ya. Apa maksud meliputi ini? Maksudnya dia hidup dengan dosa besar tersebut dan dia terus berbuat dosa besar dan berbuat dosa besar sehingga kan dosa besar itu meliputi kehidupannya. Dia tak putus-putus Ustaz. Ya. Dia tidak break. Betul. Pasal dia kata, alah kalau saya katakan rasuah, saya pergi umrah, saya sembahyang, saya baca Quran, saya infak, apa hal? Kan? Dia merasakan bahawa dia dah buat baik, jadi keburukan, kejahatan, dosa besar itu wa ahatat ya, muhit itu maksudnya sesuatu yang melingkari hidupnya, dia tak putus-putus dan tidak mahu berhenti daripada dosa besar tersebut. Allah menyatakan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah ahli neraka dan mereka kekal dalamnya. Bukan beberapa hari Ustaz. Kekal ya. Dan ini man ini maksudnya bukan kadar orang Yahudi, Nasrani ke orang kafir, itu memang dah jelaslah ya. Tapi bagi orang yang beragama Islam, kalau dia merasakan dia buat dosa besar dan dia tidak mahu bertaubat dan hidupnya itu dia teruskan dan dia rasa bahawa it's okay. It's okay kalau saya buat baik yang lain, cover up lah kan, macam ada hutang debit kredit tu kan. Saya buat baik ni saya dapat debit dan kreditnya itu dengan saya buat dosa ni, tak apa, nanti kita timbang-timbang. Itu adalah kefahaman yang salah sebenarnya di dalam Al-Quran. Dan hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya ini maksudnya sebagai satu ancaman yang besar sangat Ustaz. Ya, bukan berapa hari sebagaimana dimaklumkan tadi, tapi kalau saya dulu pun ya, ingatkan macam kalau asalkan Islam je, selamatlah kita kot. Selalu sebenarnya kita dengar Ustaz ungkapan tu. Ini memang bila baca ayat ni, dulu Quran Time 1.0 dah ini Ustaz, tapi kadang-kadang dia terlupa. Dia rasa macam kita ni selamat kot. Ya, asalkan keluarga kita register IC Islam, confirm masuk syurga. Rupanya ianya bukan daripada Allah, itu adalah kefahaman daripada tradisi agama-agama lain, salah satunya daripada Bani Israel, pasal tak baca kitab Ustaz. Betul. Pasal tak baca kitab, akhirnya buatlah pendapat sendiri. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya ialah waqalu lan tamassana. Perkataannya adalah massa ya, menyentuh. 61 kali disebut di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Imran muncul, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Yunus. Ceritanya berkaitan dengan azab Allah itu dipandang enteng oleh mereka yang menyatakan neraka ini sentuh kami ya beberapa masa sahaja, tetapi perkataan lan tamassana nar itu melambangkan memandang enteng pada azab daripada Allah, padahal Allah amat sayang kepada kita. Tidak mahu kita walau satu saat, walaupun dapat air angin yang sejuk, Allah tidak mahu kepada diri daripada keluarga kita. Maka apabila kita membaca Al-Quran ini, kita doakan agar diri keluarga kita betul-betul Allah pelihara. Dan kalau kita memandang enteng, kita kena betulkan mindset itu agar kita menjadi orang-orang yang dikurniakan Allah syurga. Walaupun ada kesilapan, tapi kita tidak akan berterusan terus memohon istighfar daripada Allah. Kita berhenti sebentar, kita kembali semula selepas ini. My Quran Time, Quran Salat Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منه ما جاهينا وارزقنا تلاوته.
واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Cinta tak pernah terbunggar dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku gerun pada teduh tuk bernaung, kerana awan itu rapuh. Kalau rapuh minta maaf raya, suara saya tu sebab kena dapatkan yang original lah daripada abang-abang intim. Intim. Itu tajuk lagunya. Tajuk dia Setanggi Syurga. Setanggi Syurga. Setanggi Syurga maksudnya puncak cinta teragung kita sudah pasti puncak cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pada itu juga maksudnya gerung sebenarnya. Kalau orang Terengganu sebut gerung lah. Gerung. Gerung. Orang Terengganu sebut serung. 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 Oh, lain serung lah. Gerun tu. Okay. Dia serung, dia bunyi macam Jerman lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, betapa aku gerun. Gerun sebenarnya tuan-tuan untuk kita mendapat naungan di Yaumul Mahsyar nanti. Adakah kita akan mendapat naungan yang diredai Allah SWT ataupun orang yang bernaung tetapi dengan peluh yang mencecah ke Allah, dia berenang dalam betul peluh Allah. Jadi ini sebenarnya kalau kita cakap Ustaz jaga tadi kan pasal aircon panas pun kita dalam keluarga kita pun kita dah tak tentu arah apatah lagi kita bercakap tentang ke depan sana. Cuma ke depan ini Ustaz dia memerlukan keimanan. Kalau kita tak kuatkan keimanan kita rasa alah itu pandai-pandai sendirilah kan. Tapi sebenarnya kita dalam masa terdekat pun sukar, apatah lagi dalam masa yang akan datang forever. Hum fiha khalidun. Subhanallah. Yang kita ingin teruskan dengan Al-Quran kita lah Ustaz. Betul Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan Al-Quran terus memandu kehidupan kita dan mencerahkan jalan kita menuju syurga Allah SWT, menjauhkan jalan yang menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata kita singgah sekejap ke ruangan tajwid kita pada hari ini untuk kita berkongsi dan kita nak cuba memperelok, memperkemaskan bacaan kita insya-Allah. Mari kita lihat apakah yang telah disediakan untuk kita sama-sama ulang kaji, iaitu kita ingin melihat kalimah-kalimah yang menjadi fokus dalam bacaan kita pada hari ini, iaitu menyempurnakan hukum idgham ma'al gunnah. Semalam kita belajar idgham bila gunnah. Hari ini kita belajar pula idgham ma'al gunnah pada kalimah sayyi'atan wa ahatat dan juga ayyaman ma'dudah. Iaitulah dalam ayat yang ke-80 dan ayat yang ke-81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Surah Al-Azim. Kalimah fokus kita iaitulah ayyaman ma'dudah. Cuba 1, 2, 3. Bagus. Ayyaman ma'dudah. Nama dia apa? Idgham ma'al gunnah. Apakah huruf-huruf dia nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf, iaitu huruf ya, waw, mim dan juga nun. 4 huruf ni. Bila nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka nama dia idgham ma'al gunnah. Cara dia macam mana? Baca dengan dengung. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jangan 2 rakaat lamanya ustaz kata. 2 harakat. 2 harakat. 2 harakat sahaja dengung kan. Jadi contoh bacaan sekali lagi. Ayyaman ma'dudah. Silakan. Ayyaman ma'dudah. Aywa, baik. Satu lagi kalimah yang kita nak perhatikan, iaitulah pada kalimah sayyi'atan wa ahatat. Pada kalimah ataupun pada ayat yang ke-81.
Yang atas tadi ayyaman ma'dudah, tanwin bertemu dengan mim. Kan? Yang ni kita tengok pula iaitulah pada tanwin baris dua di atas bertemu dengan waw. Sayyi'atan wa ahatat. Cuba. Sayyi'atan wa ahatat. Sayyi'atan wa ahatat bih. Cuba. Bagus. Masukkan bunyi tanwin tu ke dalam waw, kan? Dengan dengung. Beserta dengung, kan? Ada setengah tu dia masuk malu-malu. Bala man kasaba sayyi'atahu. Macam tu. Sayyi'atahu. Dia malu nak buat. Sepatutnya sayyi'atahu. Dia malu nak mengaji, tak boleh malu. Ada yang belajar saya buat. Bala man kasaba sayyi'atahu. Tutup mulut. Saya tak nak bagi tu tengok. Oh, mengaji tak boleh gitu. Kan? Sayyi'atan wa ahatat bih. Cuba 1 2 3. Sayyi'atan wa ahatat bih. Bagus, subhanallah. Nama dia apa tadi sekali lagi? Ahmad. Ahmad. Sebaik betul yang kat Ahmad tadi. Idgham ma'al gunnah. Jadi alhamdulillah semalam kita belajar bila gunnah, hari ini kita belajar idgham ma'al gunnah. Mari kita tengok pula huruf apa yang kita nak beri perhatian pada kali ini, iaitulah kita nak menjaga ataupun nak menjelaskan makhraj huruf qaf. Subhanallah. Dalam ayat yang ke-80 kita tengok ada waqalu. Cuba ikut waqalu. Waqalu. Qul attakhadhtum am taqulun. Jadi itu huruf qaf. Huruf qaf duduk dekat mana kita selalu kongsikan, itulah di daun lidah kita, dia duduk di hujung ke di pangkal. Qaf di pangkal belakang sekali, kan, dekat dengan anak yang keberapa? Anak tekak ustaz ni saja je nak trik kita, kan. Kan jawab anak tu yang nombor 3 ni, kan. Anak tekak. Qa, cuba qa. Qa. Qi. Qu. Ka. Itu kaf. Itu kaf, beza, Ka. Qa. Alhamdulillah dapat bezakan. Alhamdulillah. Baik, mari kita cuba sebut praktikkan huruf qaf dalam ayat kita nak hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat ke-80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Silakan. Kalimah yang selalu kita jumpa, waqalu selalu kita jumpa, lan, kemudian an-nar selalu kita jumpa, illa selalu juga kita jumpa, ayyam, yaum hari, kan, ayyaman jumpa selalu juga. Jadi membantu hafalan kita insya-Allah. Sekali lagi, waqalu lan tamassana an-naru illa, cuba. Okey, mana sikit lagi, kita bersama sikit, dia dua kalimah lagi lepas tu, kan. Sekali lagi. Wa qalu lan tamassana an-naru illa. Silakan. Wa qalu lan tamassana an-naru illa. Aywa. 5 kalimah. Wa qalu. Cuba sebut. 1 2 3. Wa qalu lan tamassana an-naru. Apa satu lagi? Illa. Bagus. Sekali lagi. Wa qalu lan tamassana an-naru illa. 1 2 3.
Bagus, tambah 2 ayat lagi. 2 kalimah lagi. Illa ayyaman ma'dudah. Cuba. Sekali lagi. Aywa. Illa ayyaman ma'dudah. Baik, sekarang ni tarik nafas, kita cuba daripada awal sampai ma'dudah. 1, 2, 3. Wa qalu lan ayyaman Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Senyum semua Safas. Senyum dapat, tak tahulah dapat ingat ke tak, tapi senyum gembira. Kenapa? Kerana dapat kalimah-kalimah Al-Quran tersemat di dada kita. Jadi insya-Allah kita nak ulang-ulang lagi bacaan kita, namun kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita membaca ayat 80 hingga ayat 81 sebentar tadi Ustaz ya. Kita sudah pun menghafal bahagian awal ayat yang ke-80 itu. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, ya, iaitu mereka berkata bahawa kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari, ya, kurang daripada 10 hari, ada yang kata 40 hari, tetapi sebenarnya ia adalah sebagai satu perkataan meremehkan kepada peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang azab yang amat sengsara. Dan realiti yang sebenarnya ialah pada ayat 81 sudah dijelaskan bahawa sebenarnya siapa yang berbuat sayyi'ah, siapa yang berbuat dosa besar dan kemudian berterusan berbuat sesuatu dosa besar tersebut sehingga kan ia boleh menjadi ahli neraka, maksudnya faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ia adalah sebagai satu ancaman yang menyebabkan kita orang Islam pun kata alamak, kalau macam ni macam mana kalau saya ni ada terlibat dengan dosa-dosa besar, adakah saya akan pergi ke neraka forever, ya. Ideanya ialah kalau ada wa ahatat bihi khati'atu, iaitu dia sentiasa istilahnya meliputi ustaz ya, berterusan dan dia tidak pernah ingin untuk bertaubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak pernah solat, ya, dia tak pernah solat dan dia rasakan bahawa dia terus tak pernah solat, yang penting ialah saya sudah buat baik dengan keluarga saya ataupun saya sudah buat perkara-perkara baik yang lain. Yang itu yang akan menyebabkan boleh menjadi ashabun nar. Soal lain macam ustaz ya. Okey. Tetapi kalau katakan seseorang itu sedar bahawa itu adalah kesilapan, bila selalu membaca Al-Quran, dengar majlis ilmu dan akhirnya sedar, ya, kerana Allah akan sentiasa memberi peluang untuk kita sedar dan kita bertaubat, maka ia tak termasuk dalam ayat 81 tetapi ia akan masuk dalam ayat 82. Apakah ayat 82? Kita baca bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, ayat 82 ni ayat yang menarik ya, ayat gembira ni, subhanallah tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang
masukkan nanti insya-Allah Ustaz Fas terangkan. Kita baca dulu ayat 82 ni, kita baca dengan jaharkah sebab taranum jaharkah ni sesuailah dengan ayat-ayat yang gembira jadi kita baca ayat 82 insya-Allah dengan murattal jaharkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-82, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan amal soleh, mereka itu penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Ada 3 perkara Ustaz ya. Satu, orang yang beriman. Ya, kedua ialah beramal soleh, dan yang ketiganya ganjarannya adalah berada di syurga, kekal di dalamnya. Ya, jadi 3 perkara ini kita biasa dengar, tetapi mari kita kaji melihat kepada ayat 81 ini. Kalau kita banding dengan ayat yang ayat 82 ini, kita bandingkan dengan ayat 81, bila Allah menggunakan perkataan faulaika ashabun nar, tetapi di bawahnya itu ulaika ashabul jannah. Ada beza, ya. Atas ada fa, di bawahnya tidak ada fa. Apa maksud di situ? Maksudnya kalau orang buat jahat, dosa besar dan berterusan, maka dengan sebab itu maka diberikan neraka. Tetapi kalau kita beramal, kita beriman dan beramal soleh, Allah tak cakap fa, ya, bukan kerana amal kita itu yang kita diberikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ia, kalau kita belajar dalam ayat yang lain, kita akan lihat bahawa itu dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ceritanya kita berusaha bersungguh-sungguh buat baik ni saatnya, taklah sebenarnya oh saya layak ni masuk ke syurga, tak boleh cakap begitu, ya. Tapi kita tahu bahawa itu adalah ganjaran daripada Allah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, amal kita ini tak cukup, ya, tak cukup berbanding dengan segala nikmat yang Allah berikan. Dan lebih kalau kita beri perhatian perkataan amilus salihat itu adalah perkataan istilahnya dalam bahasa Arab jamak qillah. Jamak qillah ini jamak yang sedikit. Maksudnya Allah tidak mengharapkan kita berbuat amal soleh segala-gala yang ada di dunia ini. Mana yang kita mampu kita buat, maka itulah digelar amal soleh. Jadi Allah tak mengharapkan kita buat segala-galanya, mana yang mampu okey. Dan menariknya ialah kalau kita lihat ayat 81 tadi, kan kita kadang-kadang ada terlibat perkara dosa kecil, kita minta ampun Allah. Dosa besar, ya, dosa besar. Apa jadi kalau katakan saya dulu pernah terlibat dengan dosa besar A, B, C, ya, riba, rasuah, dengan tinggal solat apa sebagainya. Apa jadi kalau katakan seseorang itu bertaubat? Ya, kalau orang itu bertaubat, sebenarnya bertaubat itu ia menyebabkan dia jadi amal soleh apa yang telah dibuat sebelum ini, Ustaz. Ini dapat daripada mana idea ni? Jangan cakap ini penceramah cakap. Ini daripada surah Al-Furqan ayat yang ke-70. Kita pergi ke depan sikit, ya. Ayat yang ke-70 bila Allah menyatakan faulaika yubaddilullah, ya. Pada ayat 70 itu illa man taba wa amana wa amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Muka surat 366, ya, muka surat 366. Jadi kita kaitkan dengan ayat ini untuk kita faham secara keseluruhan. Oh, rupanya kalau ada orang pernah terlibat dengan dosa besar tetapi dia bertaubat. Bertaubat ni bukan mudah, Ustaz. Ya, bertaubat ini kerana dia dah sedar, ya Allah, aku dulu ni memang buat itu kerana aku lupa iman, ya. Kadang-kadang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu. Tetapi bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah gantikan balik, ya, segala kesilapan yang ada itu menjadi amal soleh, ya. Jadi itu pun juga bukan amal kita. Dah buat silap, kan, rasa-rasa kadang-kadang saya fikir pelik juga, kan, dah buat silap, bertaubat, kemudian Allah gantikan dengan amal yang baik, tapi itu adalah rahmat daripada Allah SWT. Kalau nak bergantung kepada kita sahaja buat amal soleh pada setiap masa sepanjang hidup kita dengan rahmat yang Allah berikan, memanglah kita tak
pernah cukup-cukup dan tak layak untuk masuk pula saya masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang ke-82 ini sebagai satu rahmat daripada Allah, sebagai satu tanda kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya apa? Kita pun sama-sama sebarkan kasih sayang ini, ya. Ada orang yang buat silap apa sebagainya, kita tahu bahawa saya tidak akan ingin dia masuk neraka walau satu saat. Itu daripada ayat yang ke-80 tadi Ustaz, ya. Dan kalau dia terlibat dengan perkara yang buruk, ya, kalau dia terus dengan perkara yang buruk tersebut, saya akan doakan dia, ingatkan dia untuk dia keluar daripada keburukan tersebut. Dan yang pastinya, mana tahu kita ingatkan, orang lain ingatkan, dia dengar My Quran Time, dia dengar program lain, akhirnya dia bertaubat, maka itulah peluang untuk kita menjadi ashabul jannah, kekal di dalamnya. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita tidak mengubah perjanjian yang telah dipersetujui. Sebagaimana dalam ayat yang ke-80 sebentar tadi, perjanjian kita dengan Allah, kita jaga elok-elok dan jangan kita katakan perjanjian yang tidak pernah kita buat ataupun tidak pernah Allah janjikan bahawa neraka itu beberapa hari nanti saya akan masuk syurga. Jangan dimudah-mudahkan. Yang pertama. Yang kedua, kita berdoa agar dilindungi daripada melakukan dosa sayyi'ah, dosa-dosa yang kecil, apatah lagi yang besar. Itu perkara yang kita harapkan kita terjauh. Dan yang ketiga, berdoa agar diberikan taufik dan hidayah untuk sentiasa beramal soleh. Dan salah satu amal soleh itu, kita sentiasa ingin bertaubat dan sentiasa ingin bertaubat agar Allah menggantikan keburukan kita dengan amal soleh menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Dosa-dosa kami banyak menggunung ya Allah, amalan kami pula sedikit ya Allah. Bagaimanakah agaknya nasib kami ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon ke hadrat-Mu ya Arhamar Rahimin, agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminati birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkanlah kami kepada orang yang akan membawa kami ke syurga-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada orang-orang yang akan membawa kami ke neraka-Mu ya Allah. Moga-moga ya Allah dipermudahkan jalan kami walaupun sukar untuk menjemput syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Bi barakatil Qur'anil Azim, dengan barakah Al-Quran yang kami berusaha bersamanya pagi, petang, siang dan malam, bi rahmatik ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita menjadi ahli taubat, iaitu mereka yang sentiasa bertaubat, kerana kita tahu bahawa kita ini terdedah kepada pelbagai cabaran dosa kecil ataupun dosa besar, tetapi yang lebih penting ialah kita sedar bahawa Allah memberi peluang dan kita ingin pastikan amal soleh itu menjadi asas rahmat menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa tuan-tuan untuk terus kita menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita membina budaya infak, dan lebih daripada itu ialah sebagai asas untuk kita memastikan bahawa diri keluarga kita juga dimudahkan hidayah daripada Allah, kerana sadaqatun burhan, sedekah itu sebagai bukti keimanan kita, sehingga kan Allah pancarkan lebih terang cahaya iman pada diri dan keluarga kita, dan akhirnya kita diterima dengan rahmat Allah ke syurga nanti insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam perkara apakah yang dimaksudkan dengan perkara dosa besar ataupun amal soleh yang besar. Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا هجتين